Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, apa khabar semua? Salam sejahtera kepada semua murid tahun 4. Jadi cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat. Dan apa yang kita nak belajar pada hari ini? Hari ini kita nak belajar berkenaan bahagi wang. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk belajar berkenaan operasi asas wang, di mana kamu akan dapat menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam lingkungan RM100,000 dengan nombor hingga 2 digit. Jom kita belajar. Kelas, permulaannya kita nak lihat bagaimana untuk membahagikan wang dengan nombor 1 digit. Contoh soalan, Pakcik Fazrul telah memberi basikal elektrik untuk digunakan dalam kejohanan perlumbaan basikal lumba orang-orang tua tuaran. Berapakah harga sebuah basikal elektrik berpandukan resit? Okey, jadi kita kalau kita lihat pada resit ini, okey, jadi harga yang terpaksa dibayar oleh Pakcik Fazrul ialah RM19,992 untuk 8 unit basikal elektrik. Jadi maklumat berkenaan dengan maklumat kita akan dapat melalui resit rasmi yang dikeluarkan oleh pembekal basikal wawasan. Okey kelas, untuk selesaikan masalah ini, kita bina ayat matematik terlebih dahulu, iaitu RM19,192 bahagi 8. Ini adalah nilai atau jumlah yang dibayar, manakala 8 ini adalah bilangan unit basikal yang dibeli. Jadi kita bina bentuk lazim. Okey, RM19,192 dalam kurungan 8 kita akan letak di sebelah luar. Jangan terbalik. Okey, jadi selepas itu kita lihat pada sifir 8. Okey, sebab kita bahagi dengan 8, jadi kita memerlukan sifir 8. 1 bagi 8 dahulu. Okey, 1 bagi 8 tidak dapat kan? Jadi kita letak sifar dapat 8 sifar. 1 tolak sifar dapat 1. Kemudian 9 kita turunkan ke bawah. Okey, tetapi boleh juga kalau kamu terus dia lompat di sini pun boleh. Tapi cikgu sengaja tunjuk step by step begini supaya kamu akan lebih faham. Jadi 19, kita dapat sekarang ni 19. Jadi kita lihat pada sifir 8. Manakah nombor yang paling sesuai dengan 19? Ya, jadi kita paling 8 boleh guna? Tak juga, 24 terlampau lebih. Jadi yang paling sesuai adalah 16. Jadi 16 ini adalah 8 darab 2 dapat 16. Jadi 19 tolak 16, kita akan dapat 3. Jadi kemudian selepas itu 1 kita turun ke bawah. 31 bahagi 8. Jadi mana nombor yang paling sesuai? Bolehkah kita guna 32? Tidak dapat. Kita akan guna 24. Jadi 3 darab 8 dapat 24. Jadi 31 tolak 24 dapat 7. Kemudian kita turunkan 9. Jadi 79 mana yang paling sesuai? 72. Jadi 9 darab 8 dapat 72. Jadi 79 tolak dengan 72 dapat 7. Turunkan lagi 2 di sini. Ingat kan, bila kita turun 1 digit, jangan turun sekaligus. Rosak lift nanti. Jadi okay, kita dapat sekarang 72. Jadi yang paling sesuai 72 lah. Ngam-ngam di sini kan. Jadi 8 darab 9 kita akan dapat 72. Okey, 72. 72 tolak 72 dapat sifar. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah RM2,399. Okey, kelas. Bahagian hadapan ini kita namakan dia sebagai yang dibahagi. 8 ini kita namakan dia sebagai pembahagi. Manakala RM2,399 ni kita panggil sebagai yang hasil bahagi. Okey, jadi bermakna yang dibahagi ini mesti berada dalam kurungan, pembahagi di luar kurungan, manakala hasil bahagi di atas kurungan ini. Ingat lokasi dia supaya kamu tidak akan tertukar. Okey, contoh seterusnya. Kalau kita nak bahagi wang dengan nombor 1 digit, masih lagi bahagi wang dengan nombor 1 digit. Persatuan Orang Tua-Tua Tuaran telah menerima kutipan derma orang ramai sebanyak RM43,753.50. Wang derma kemudiannya diagihkan kepada 7 golongan orang-orang tua untuk dibantu. Berapakah nilai wang yang diterima oleh satu golongan? Okey, jadi kita bina ayat matematik dahulu. Jadi RM43,753.50 bahagi dengan 7. Bukan 7 bahagi dengan 43,000. RM43,753.50 bahagi dengan 7. Jangan tertukar. Jadi kita bina bentuk lazimnya begini. Yang ini dalam kurungan, 7 di luar kurungan. Okey, kita lihat pada sifir 7.
Ya, sifir 7. Okey. Jadi 4 bahagi 7 tak dapat. Jadi kita letak sifar. Sifar dapat 7, sifar. 4 kita turun ke bawah. 4 tolak sifar dapat 4. 3 kita turun ke bawah, 43. Mana yang paling sesuai? Ya, 42. Jadi 7 darab 6 dapat 42. 3 tolak 2 dapat 1. Kemudian turunkan 7, 17. Sekarang kita lihat pada sifir yang mana paling sesuai? Ya, 14. Jadi 7 darab 2 dapat 14. 17 tolak 14 dapat 3. Kemudian 5 turun ke bawah, 35. Jadi 35 bahagi dengan 7, yang paling sesuai ya, ada di sini 35. Jadi 5 darab 7 ataupun 7 darab 5 dapat 35. 35 tolak 35 dapat sifar. Kemudian turunkan 3. Nah, 3 bahagi 7 tidak dapat kan? Sebab kalau kita lihat pada sifir pun 7 darab 1 dapat 7. Tidak ada yang kurang daripada itu. Jadi macam mana cara kita nak buat ni? Kita letakkan sifar. Jadi sifar darab 7 dapat sifar. 3 tolak sifar dapat 3. Kemudian turunkan 5. Bila kita turunkan 5, ini ya. Turunkan 5 kita akan dapat 35. Jadi yang paling ngam adalah 7 darab 5. 7 darab 5 dapat 35. 35 tolak 35 dapat sifar. Kemudian sampai sini selesai. Ada lagi satu lagi sifar kan? Kita turun ke bawah. Jadi letak kita di sini sifar. Dan sifar darab 7 dapat sifar. Sifar tolak sifar dapat sifar. Jangan letak titik di sini. Kalau dulu-dulu belajar letak titik di sini. Jangan, sebab salah. Sifar tolak sifar dapat sifar. Bukan sifar tolak sifar dapat titik. Okey, jadi jawapannya adalah RM6,250.50. Jadi kita ingat yang bahagian hadapan ini dipanggil sebagai yang dibahagi. 7 adalah pembahagi. Dan jawapannya ini adalah hasil bahagi. Sekarang kita nak lihat bagaimana bahagi wang dengan nombor 2 digit. Okay, seramai 68 orang ahli daripada Persatuan Orang Tua-Tua Tuaran telah menerima bantuan sara hidup sebanyak RM37,447.60. Okay, berapakah bantuan yang diterima oleh seorang ahli persatuan? Okay, untuk selesaikan masalah ini, bina ayat matematik terlebih dahulu. Okay, bila kamu dapat soalan, bina ayat matematik dahulu. Kemudian kita bina bentuk lazim untuk buat pengiraan. Okay, jadi RM37,447.60 bahagi 68. Sebab 68 orang kan, orang-orang tua tu. Okay, kemudian kita lihat pada sifir. Okey, yang ini dinamakan sebagai sifir kawan. Ada yang namakan sifir kahwin, tapi juga tak berapa suka sangat guna istilah sifir kahwin sebab kamu kecil lagi. Jadi yang bagusnya cikgu guna nama istilah sifir kawan. Okey, sifir kawan ni macam mana? Kita di sebelah kiri ini sifir 6, di sebelah tengah ini adalah sifir 8. Jadi 6, 12, 18, 24, 30 sifir 6, 8, 16, 24, 32, 40 ini sifir 8. Jadi macam mana kita nak hasilkan sifir 68? Jadi 68 kalau kita lihat di sini 68, kita letak sini 68. Bila di sifir 6 ada 12, manakala di sifir 8 ada 16, jadi yang di tengah-tengah ni yang terkena pada dinding tengah ini, yang cikgu warnakan biru ini kita tambah. Jadi 2 tambah 1 dapat 3 di tengah ni, 1 6 kekal. Okey, di bahagian belakang. 1 jadi jawapannya adalah 136. Kita lihat contoh lain, contoh ini. Katakanlah ini 30 untuk sifir 6, 40 untuk sifir 8. Jadi kita lihat sifar dan 4. Jadi sifar tambah 4 dapat 4. Sifar di belakang letak di belakang. 3 di depan kita letak di depan. Jadi kita dapat 340. Kita lihat lagi contoh lain. Contohnya ini. 48 untuk sifir 6 dan 64 untuk sifir 8. Jadi 8 tambah 6, 14. Jadi 4 di tengah. Okey, kemudian 1 naik ke sebelah kiri. Jadi 4 tambah 1 kita akan dapat 5. Jadi 4 di hujung di sebelah belakang ni lah. Jadi kita akan dapat jawapan dia 544. Jadi inilah hasil sifir yang terbina apabila kita cari dalam sifir kawan ni. Alright, jadi sekarang 3 bahagi 68 kita letak sifar lah. Sifar dapat darab 68 dapat sifar. Jadi kita akan dapat 3 tolak sifar dapat 3. 7 kita turun ke bawah. 37. Ada atau tidak di sini 37? Tidak ada. Jadi kita letak lagi sifar. Sifar dah 68. Sifar lagi. Jadi turun 37 tolak sifar dapat 37.
Kemudian 4 turun ke bawah 4, jadi 374. Ada tak yang paling sesuai? Okey, yang paling sesuai adalah 340. Jadi 68 darab dengan 5 dapat 340. Jadi 374 tolak 340 dapat 34. Turun lagi 4 ke bawah, jadi 344. Yang masih sesuai adalah yang ini juga, 340. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. 5 darab 68, 340. Jadi 4 tolak sifar dapat 4. Yang ini semua dapat sifar. Jadi 7 turun ke bawah, 47. Ada atau tidak 47 di sini? Tidak ada kan? Jadi kita letak sifar di atas. Sifar darab 68 dapat sifar. 47 tolak sifar dapat 47. Turunkan 6 di sebelah ini, di belah kanan ni kan. Jadi 476. Ada atau tidak 476? Ya, ini ngam. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 darab 68 dapat 476. Dan bila kita tolak, kita akan dapat sifar. Dan ada sifar lagi sebiji di sini. Turunkan saja sifar. Dan kita tambah sifar di sebelah kanan. Paling kanan ini sifar darab 68 dapat sifar. Sifar tolak sifar dapat sifar. Jadi jawapannya adalah RM557.70. Setiap orang dapat. Jadi ingat yang bahagian hadapan ini dipanggil sebagai yang dibahagi. Yang ini 68 ini pembahagi. Manakala di sebelah ini adalah hasil bahagi. Okey kelas, seterusnya kita nak lihat bagaimana untuk bahagi wang dengan nombor 10. Okey, contohnya RM70,830 bahagi dengan 10. Okey, penyelesaiannya adalah RM70,830 bagi 10. Kita tulis macam ni, okey, dengan ada titik perpuluhan, kita tambah sifar di belakang untuk bahagian sen kan? Dan cuba kita ingat balik yang pernah kamu belajar dahulu bagaimana titik perpuluhan bergerak. Jadi bila bahagi, titik akan bergerak ke sebelah kiri. Okey, bahagi kiri. Jadi berapa kali yang perlu bergerak? Kita tengok pada 10. 10 hanya ada satu sifar. Jadi bermaksud dia akan bergerak ke sebelah kiri sekali. Jadi kita akan dapat RM7,083. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Bahagi wang dengan nombor 10. Okey, contohnya RM25,638.70 bahagi 10. Okey, penyelesaian dia. Okey, sekarang kita ingat balik kan? Okey, bahagi kiri. Bergerak ke kiri. Jadi bergerak ke kiri sekali. Titiknya akan bergerak ke sebelah kiri sekali. Kita akan dapat RM2,563.87. Jadi sifar di belakang ni kita buanglah dia jauh-jauh. Jangan kawan dengan dia lagi. Okey, itu jawapan dia. Senang kan? Okey kelas, ini adalah latihan untuk bahagi wang. Jangan lupa tunjukkan bentuk lazim. Okey, ada 5 sahaja soalan di sini dan sangat-sangat senang. Jangan lupa tunjukkan bentuk lazim. Okey, jadi sampai di sini sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat memahami dengan baik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu. Bye bye. Ciao.